mutamimah kita. Dekat mana Ustaz Arif? Ustaz Arif ada tak? Mabni. Sekejap mabni wa huwa al-far' wal ismu darban. Kita berhenti dekat Sebab Irod dah masuk kan? dah. Kita berhenti dekat wa mabniyu wa huwa al-far'. Okey. Okey. Bentar. Ya. Okey. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa mabniyun wa huwa al-far'u. Okey, kita dah minggu-minggu sebelum ni kita dah sebut isim. Mu'rab. Okey. Mu'rab kita jelaslah perkataan-perkataan yang memang kita boleh tasrifkan dia. Kemudian disebutkan juga pembahagian yang kedua adalah mabni. Jadi isim tu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa mabniyun wa huwa al-far'u. Okey. Mabni itu dia adalah fara'. Furu' bagi isim. Nanti kita akan tengok berbeza dengan fa'al pula nanti. Fa'al asal dia adalah mabni. Mu'rab tu menjadi furu' bagi dia. Okey. Persoalan sekarang kenapa asal bagi isim ni mu'rab, kemudian tiba-tiba dia boleh jadi mabni. Okey. Jadi terjadinya berubahnya isim daripada mu'rab kepada mabni itu ada sebab-sebab dia yang tertentulah. Dia punya konsep isim ni bila mana dia punya kekuatan isim tu berkurangan. Okey, bila mana kekuatan isim tu berkurangan, maka waktu tu hukumnya pun akan jadi jatuh bawah sikit. Maksudnya asal dia mu'rab, sekarang ni dia akan jadi mabni. Dan yang kita akan tengok nanti, kebanyakan yang mabni ni dikatakan dia ni menyerupai huruf. Okey. So dia isim, tapi dia ada keserupaan dengan huruf. Adalah beberapa segi keserupaan dia tu. Maka dia pun menjadi lemah. Maksudnya dia punya hukum tu berubah. Mabni. Okey. Wa mabniyun wa huwa al-far'u. Wa huwa mabni tadi ma la yataghayyaru akhiruhu, apa yang tidak berubah akhirnya, bisa babil awamil dakhilati alaih, dengan sebab awamil dakhilah alaih. Maksudnya maksudnya kalau dia berubah pun dia bukan berubah sebab awamil. Dia berubah sebab lain. Mungkin dia berubah sebab lughah contohnya. Adapun awamil yang masuk kepada dia itu tak mengubah dia apa-apa. Okey. Kal mudmarat. Okey, ni dia akan bagi contohlah setiap satu. Dan setiap satu ni sebenarnya ada sebab-sebab dia kenapa dia jadi mabni. Saya akan cuba sebutlah kalau setakat yang pembacaan saya dalam syarah Kawakib ni. Okey, yang pertama al-mudmarat. Al-mudmarat kita tahulah domer tu. Kata bahu, kata betu contohnya. Jadi sebab yang ulama kita sebut kenapa mudmarat ni jadi mabni, sebab syibihnya dengan huruf. Dia ada keserupaan dengan huruf dari segi li'anna minha ma huwa ala harfin wahid. Ini daripada syarah daripada Hasyiah. Di antaranya ada yang atas bentuk satu huruf. Katabtu contohnya, ataupun kata bahu. So satu huruf kita tengok. Katabtu tu isim, sebab dia isim lah, tunjuk kepada saya kan. Tapi dia mabni.
Jadi ulama sebut dia ni satu huruf. Wal harful wahidu la yasluhu fihi al-i'rab. Dan huruf yang satu je, dia punya huruf, dia ni tidak boleh untuk di-i'rabkan. Ni macam kaedah umum lah. Huruf yang, dan kita kena faham jugalah, ini kadang-kadang ijtihad ulama. Dia just, apa orang kata, nak cari sebab lah. Maksudnya, bukanlah kita kata, okey ni mutlak betul. Tak lah. Maksudnya kurang-kurang kita dapat buat satu, apa kita panggil lah, satu, apa kita kata, kita bahagikan dan kita boleh masukkan, okey yang ni dia masuk kelompok mana, yang ni dia masuk kelompok mana. Dan kadang-kadang mungkin dia punya bentuk dah sama. Oh ni satu huruf, ni satu huruf, tapi tiba-tiba dia tak masuk pun dalam kelompok yang ulama kita sebut ni. So itu lain cerita lah. Sekarang ni orang kata kaedah umum, kita kata huruf yang satu tu tak boleh untuk kita i'rab. Maka huruf tak tadi, kata tu dia satu huruf, maka dia tak boleh nak i'rab. Okey, dia ada sebab lain, cuma saya tak nak sebut kat sini sebab saya takut apa? Sebab saya takut saya pun tak boleh nak sampaikan dengan fahaman yang betul, nanti makan masa. Okey. Cuma itu secara umum. Itu untuk dhamir. Ada juga disebut dari segi samanya dia dengan huruf tu, dari segi dia tu satu huruf, contohnya macam perkataan huruf ba contohnya. Huruf ba, ba untuk jar, b tu kan. Jadi ba tu satu huruf dan dia tu huruf. Tak ni pun satu huruf, dia tu isim. So ada kesamaan isim dengan huruf waktu tu. Maka waktu tu dia menjadi lemah dan dia jadi mabni. Mungkin kalau kita nak kata ni contoh lah contoh macam ada lelaki seorang, tiba-tiba hari ni dia pakai baju perempuan contohnya. Jadi kita sebagai orang yang tengok dia tu, kita akan tengok kelelakian dia tu akan berubah lah. Kita tak tengok dia dalam keadaan sebelum dia pakai baju perempuan tu. Contoh mungkin apa, itu contoh ni lah, contoh dari segi apa yang kita boleh nampak. Okey, itu mutmarat. Jadi mutmarat semua mabni lah. Wa asma'u kal mutmarati wa asma'i syarti. Dan asma' isim-isim syarat. Man, mata. Okey, man jadda wa jadda kan, yang selalu kita sebut tu. So tu kita panggil isim syarat lah. So dia ni mabni sebab apa pula? Dikatakan kerana dia menyerupai huruf juga, iaitu huruf in syartiyah. In syartiyah pada makna. Okey, sebab man, mata ni dia membawa makna-makna syarat. Okey, dia ada jawab syarat, dia ada fi'il syarat. Samalah dengan in syartiyah. Yang mana in syartiyah ni dia huruf. Maka waktu tu ada persamaan, maka berubahlah jadi mabni. Okey. Kemudian wa asma'i al-istifham. Asma' istifham, man contohnya, siapa, aina, ini semua mabni. Syibih dia dengan huruf juga, iaitu hamzah istifham. Hamzah istifham. Wa asma'il isyarati, isim-isim isyarah. Contohnya hadha, hadhihi. Okey. Wa asma'ul af'al, isim-isim fa'il. Contohnya macam hayat ataupun amin, contohnya yang kita selalu sebut kan. Amin. Okey. Wa asma'il mausulat, isim-isim mausul, alladhi, allati. Okey, isim mausul. Isim mausul kenapa dia jadi mabni? Mabninya dia tu kerana dia sama dengan huruf dari segi dia perlu kepada ta'alluq. Dia perlu kepada ta'alluq.
Sebab kalau kita tengok contohnya jar majrur ilal madrasah contohnya, dia kena ada ta'alluq dia. Muta'alliq bi dengan apa? Dengan fi'il sebelum itu. Zahabtu contohnya, zahabtu ilal madrasah. Maka jar majrur ta'alluq dengan zahabtu fi'il. Isim mausul pun sama. Lepas daripada isim mausul tu, dia kena ada silah. Okey, silah tu jumlah lah ayat selepas isim mausul tu kita panggil sebagai silah. Dalam silah ni kita kena ada a'id. Kita kena ada domir, yang mana domir ni akan kembali kepada fa'il. Saya tak ingat fa'il ataupun masdar. Masdar boleh ke tak? Yang bolehnya kepada fa'il yang berada sebelum isim mausul tu. Okey, jadi nak tunjuk kat situ bahawa isim mausul ni dia kena ada benda yang kembali kepada benda lain juga. Sama dengan macam jar majrur tadi. Jar majrur dia kena ta'alluq kepada fa'il tadi. Isim mausul ni dia kena ada dhamir yang kembali kepada fa'il sebelum dia. Okey. Sebab tu dia jadi mabni. Okey. Faminhu daripada isim mabni ni juga ma yubna ala sukun. Jadi ini taksim lain pula. Taksim dari segi baris. Ada yang daripada dibinakan ala sukun. Nahwu kam, contohnya perkataan kam. Okey, tak kisahlah sama ada kam tu istifhamiyah ataupun kam khabariyah. Okey. Wa minhu ma yubna ala al-fathi, dan di antara isim mabni tu ada yang dibinakan di atas fathah. Contohnya perkataan aina. Wa minhu ma yubna 'ala al-kasri. Ka amsi, kataan amsi semalam. Wa minhu ma yubna 'ala ad-dhammi. Ka haitsu, kataan haitsu contohnya. Okey. Wal aslu fil mabni an yubna 'ala sukun, dan asal bagi mabni ni perlulah dibinakan ala sukun. Okey, so tadi kita kata asal bagi isim. Ni asal bagi mabni pula. Asal kita kata isim tu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab tu asal. Mabni pula dia kata ada sukun, ada fathah, ada kasrah, ada dham. Asal bagi mabni ni di sini disebut sukun. Okey, kenapa sukun? Jadi kalau persoalan ilal nahunya, macam mana kita nak tengok sebab-sebab bagi hukum-hukum nahu tu, soalan yang kita boleh tanya kat sini, kenapa sukun? Jadi adalah ulama yang kata kerana sukun ni yang paling ringan. Okey, kerana sukun yang ringan dan kerana asal bagi sesuatu kalimat itu tak ada baris. Okey, jadi sebab tu asal bagi mabni sukun. Dan benda-benda ni kita akan jumpa kalau kita tengok dalam kitab-kitab syarah yang orang kata advance sikit. So dia akan sebut benda-benda macam ni. Okey, habis. Wal fi'lu darbani, dan fa'il itu dua bahagian. Mabniyun wa huwal aslu. Okey. Fa'il pula asalnya adalah mabni. Okey. Kenapa asal dia mabni? Kena tengok syarah sekejap . Okey. لأنها لم تعتبرها معان مختلفة تفتقر في تمييزها إلى إعراب لاختلاف صيغها باختلاف معانيها، وإن حصل لبس في بعض المواضيع أمكن إزالته بإظهاره الناصب والجازم. Okey. Disebut dekat sini fa'il tu dia mabni kerana tidak masuk pada dia makna-makna yang berbeza yang mana memerlukan kita kepada membezakan makna-makna tersebut melalui i'rab. Okey. Dia nak kata kita
jadikan sesuatu kalimah tu i'rab sebab dia boleh membawa maksud yang pelbagai. Untuk kita bezakan maksud-maksud yang pelbagai ni, kita perlukan kepada i'rab. Jadi bila mana kita letak yaf'alu contohnya ataupun zaidun contohnya, maka waktu tu dia membawa makna zaidun sebagai mubtada, contohlah. Okey, kalau kita letak zaidan contohnya, membawa makna zaidan tu menjadi maf'ulun bih, orang yang terkena perbuatan contohnya. Jadi satu perkataan zaid tu boleh memberi makna yang pelbagai. Zaidun ada maksud dia sendiri, zaidan ada maksud, zaidan ada maksud. Maka perlu kepada i'rab. Perlu untuk kalimah tu menjadi mu'rab. Adapun fa'al dari segi asal dia tu, kita tak perlukan kepada i'rab. Sebab apa? Contoh perkataan dia sebut kat sini. Okey, dia sebut kat sini sebab fa'al tu kita dah boleh faham. Satu, dia tunjuk kepada hadas. Dia tunjuk kepada kejadian, peristiwa, perbuatan. Kedua, dia tunjuk kepada masa. Dia dah ada dah tunjuk kepada masa. Dan itu je makna yang dia akan bawa. Contoh perkataan kataba. So kataba, kita dah tak perlu untuk kita fikir banyak-banyak makna dah. Makna dia telah berlaku dan dia adalah perbuatan, kejadian. Selesai. Kalaulah tiba-tiba ada certain tempat yang kita mungkin berlaku iltibas. Okey, perkataan sama. Maksudnya tak datang contoh. Maksudnya satu baris tapi mengandungi dua makna. Maksudnya kita boleh faham macam ni, kita boleh faham macam ni. Maka waktu tu dekat sini dia sebut kita boleh datangkan nasib ataupun jazim. Contohlah kita boleh datangkan nasib ataupun jazim. Contoh jazim maksudnya apa contoh dia? Okey, contoh perkataan yanjah. Contohlah yanjah. Jadi yanjah tu kita kata berjaya. Okey. Sekarang ni macam mana pula kalau kita nak sebut tak berjaya? Okey, senang je, kita tak perlu pun nak i'rab banyak-banyak. Kita just datangkan perkataan lam contohnya. Maka waktu tu lam yanjah, okey, settle. Cuma nanti kita akan tengoklah fi'il mudhari' ni bukan mabni. Yang dimaksudkan sini lebih kepada fi'il madhi lah. Nanti kita akan tengok. Okey. Itu secara umum lah. Kenapa dia menjadi mabni? Asal bagi fi'il tu mabni. Okey. Mana tadi? Wa mu'rabun wa huwa al-far'u. Okey. Mu'rab tu menjadi furu' dia. Okey. Wal mabniyu naw'ani. Mabni itu dua jenis. Ahaduhuma al-madi. Pertamanya adalah madi. Wa bina'uhu 'ala al-fathi. Dan binaknya dia itu atas fathah. Madi lah, kita fahamlah. Illa idza ittasala bihi wawul jama'ati fayudammu. Melainkan apabila bersambung dengannya wawul jama'ah, maka waktu itu kita dhammahkan dia. Nahwu darabu. Contoh perkataan darabu, asal dia daraba. Kemudian bersambung dengan wawul jama'ah, maka waktu itu kita dhammahkan dia. Tapi hukum dia still mabni. Mabni ala dhammi. Asal dia mabni ala al-fathi. Awit tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun fayusakkan. Ataupun bersambung dengannya dhamir rafa' yang mutaharrik, maka waktu itu disukunkan. Nahwu darabtu wa darabna. So darabtu tu asal dia daraba, tapi masuk tak ataupun kita panggil dhamir rafa' mutaharrik tu, maka ba tu kita sukunkan dia.
Wasani al-amru. Okey, yang kedua adalah al-amar. So, disebut mabni dua saja. Dua jenis je. Madi dengan amar. Wa bina'uhu 'ala sukun, dan binanya itu atas sukun. Nahwu idrib wadribna. Okey, jelaslah. So idrib tu kita kata mabni 'ala sukun. Illa idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Melainkan apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah. Atau dhamiru jam'in, ataupun dhamir yang tunjuk kepada ramai. Muzakkarin atau dhamiru jam'i muzakkarin. Dhamir jamak muzakkar. Atau dhamirul muannatsatil mukhatabah, ataupun dhamir muannasah mukhatabah perempuan yang kita tengah cakap. Fa'ala hadfin nun. Okey, fa'ala hadfin nun. Apa? Idza ittasala bi dhamiru tasniyatin ila akhirih. Lepas tu jawab dia fa'ala hadfin nun. Maka dia tu hukum dia ala hadfin nun. Hukum dia adalah hadaf nun. Nahwu idriba tu untuk dhamir tasniyah. So asal dia yadribani lah, asal dia dua orang. So fi'il amar kita just buang ya mudhara'ah dia tu. Kemudian kita tukar dia jadi apa? Hamzah alif apa tu? Hamzah wasal. Okey. Kemudian kita matikan belakang. Tapi kalau dalam konteks yadribani kita buang hazaf nun. Wadribu, okey, ni contoh untuk jamak muzakkar. So asal dia yadribuna lah. Wadribi. So ni asal dia tadribina. Dan kita buang jadilah idribi. Wa illa al-mu'talla. Okey, ni illa ma'tuf kepada yang illa yang pertama tadi. Illa idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin wa illa al-mu'talla. Jadi bina dia ala sukun melainkan al-mu'tal, melainkan mu'tal daripada fi'il amar. Fa ala hadfi harfil illah, maka waktu tu mu'tal bagi fi'il amar kita hadaf huruf illah. Nahwu ikhsha waghzu warmi. So asal dia khasyiah kan. Kemudian jadi yakhsha. Yakhsha kita buang huruf mudhara'ah, kita buang huruf illah ujung tu. Jadilah ikhsha. Ughzu irmi. Okey. Jadi hukum asal dia mabni melainkan tempat-tempat ni sahaja. Mabni alal fathi melainkan beberapa tempat ni sama ada dia mabni apa tadi? Mabni ala dhammi ataupun mabni ala hadfin nun ataupun hadfi harfil illah. Okey, habis mabni dalam fi'il. Wal mu'rabu minal af'ali. Mu'rab daripada af'al al-mudhari'. Okey, mudhari' dia masuk dalam af'al lah. Dia masuk dalam mu'rab. Al-mudhari'u bi syarti alla yattasila bihi nunul inas. Tapi ada syarat. Bi syarti alla yattasila bihi nunul inas. Dengan syarat dia ni tak bersambung dengan nun inas. Nanti dia akan bagi contoh. Wala nunut taukid al-mubashirah, dan tak juga nun taukid yang mubashir. Nahwu yadribu wa yakhsha. Okay, ini contoh untuk mudhari' yang mu'rab lah. Yadribu dengan yakhsha. Fa in ittasalat bihi nunul inas, jika bersambung dengannya nunul inas, buniya ma'aha ala sukun, maka waktu tu mabni dia ala sukun. Nahwu wal walidatu yurdi'na. Okey, yurdi'na tu jadi mabni ala sukun. So dia tak murab lah waktu tu. Dia akan jadi automatic mabni. Fa in ittasalat bihi nunut taukid al-mubashiratu buniya ala al-fathi. Nahwu la yusjananna wa la yakuna wa la yakunan. Ini contoh untuk nun taukid. So la yusjananna tu kita panggil taukid saqilah lah. So waktu tu dia mabni. Wa la yakuna. So asal dia wa la yakunan. Kan, kemudian ditukar jadi alif. Jadi ini nun taukid khafifah. Wa inna ma u'riba al-mudhari'u
limusyabahatihi lilifmi. Okey. Di'irabkan mudhari' kerana musyabahahnya dia dengan isim. Okey. Musyabahahnya dia dengan isim dari segi banyaknya makna yang boleh terkandung pada dia. Okey, so contoh yaf'ala contohnya. Okey. So dia boleh berubah makna. Contoh yazhabu ada tempat dia. Lam yazhab lain pula. Apa lagi? Yazhab, lam yazhab. An yazhaba pun ada makna lain. So musyabahah dia dengan isim tu dari segi dia tu mengandungi makna-makna yang berbeza. Dia boleh mengandungi makna-makna yang berbeza. Beza dengan fi'il madhi tadi. Fi'il madhi maknanya itu makna yang satu. Okey. So tunjuk kepada hadas dan tunjuk kepada zaman ringkas. Tapi kalau ikutkan fi'il mudhari' pun sepatutnya macam tu juga. So dia tunjuk kepada hadas, dia tunjuk kepada zaman. Cuma mungkin pada setengah-setengah tempat dia akan membawa makna yang lain lagi daripada makna yang ada pada fi'il madhi. Maka waktu tu asal mabni dia tu akan hilang lah. Sebab waktu tu dia dah sama macam isim. Dari segi dia tu bawa banyak makna. Sebab bila masuk lam contohnya, makna dia akan berubah. Lam yazhab. Daripada yazhab tadi. Macam kita cakap tadi kan. Ataupun masuk an contohnya. An yazhabah. Maksudnya pun dah berubah. Okay, itu wallahualam. Mungkin dari segi tu dia berubah daripada mabni menjadi mu'rab. Dan sebenarnya ada lagi contohnya dia kata dari segi dia tu bentuk susunan harakat dan sukun tu. Macam kita sebut dulu contoh perkataan yazhabu contohnya dengan perkataan daribun. Contohlah. So daribun tu isim, yazhab tu fi'il mudhari'. So dari segi harakat dia sama, yazhabu. Baris mati baris-baris. Daribun baris mati baris-baris. Okay, itu antaranya lah. Wa ammal hurufu fa mabniyatun kulluha. Adapun huruf maka semuanya adalah mabni. Semuanya mabni lah sebab dia memang takkan bawa makna-makna yang macam kita cakap tadi. Dia itu sendiri tak ada makna khusus. Melainkan masuk yang lain barulah dia boleh memberi faedah. Okey, contoh yang mungkin kita boleh tengok dekat fi'il mudhari' tadi. Contohlah kita ni contoh yang glamour jugalah. La ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Okey, jangan kau makan ikan dan tashrab kau minum laban, susu. Okey. Jadi la ta'kul samaka tu okeylah, tak apalah. Kita kata dia memang baris dia kita setuju baris dia memang macam tu. La ta'kul as-samaka. Ta'kul jadi fi'il fa'il, as-samaka jadi maf'ulun bih. Jadi as-samaka tu memang confirm baris atas. Sekarang ni lepas daripada jumlah tu wa tashrab al-laban. Jadi wa tashrab al-laban tu, tashrab tu dia boleh berubah baris. Dia boleh jadi tashrabu, dia boleh jadi tashrab, boleh jadi tashraba. Al-laban tu samalah, semua maksud sama. Jadi maf'ulun bih lah semua. Okey, jadi perbincangan kita dari segi musyabahah fi'il mudhari' dengan isim dari segi fi'il tu tadi. Jadi kalau kita sebut tashrabu contohnya, dia memberi maksud lain. Dia ada makna khusus. Tashrab dia ada makna khusus, tashraba pun dia ada makna khusus. Kalau kita sebut la ta'kul as-samaka wa tashrabu al-labana. Okey. Jadi waw dekat situ tashrab dekat situ kita kata
la ta'kul as-samaka, kita larang makan ikan, wa tashrabul laban. Maksudnya waw dekat situ kita panggil dia sebagai, tak salah saya, waw alif tidak. Maksudnya waw yang mana selepas dia tu akan jadi mubtada. Okey, tashrabu al-laban tu jadi mubtada. Maka tashrabu tu dia dah tak ada kait dengan as-samaka tadi ataupun ta'kul tadi. Okey, jadi waktu tu kalau kita nak kata dalam bahasa Melayu, engkau jangan makan ikan tapi kau minum susu. Jadi kita menafikan ataupun kita larang hanya pada bahagian pertama. Kemudian kalau kita sebut la ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Kita sebut tashrab, kita baris matikan dia, tashrab. Maka waktu tu berbeza pula dengan yang pertama tadi. Dia dah maksud dia dah tak sama macam maksud yang pertama. Maksud yang pertama tadi kita hanya melarang yang makan je. Yang kedua ni kita larang dia makan ikan dan kita larang. Jadi waw tu jadi waw ataf lah. Kita larang dia minum susu. La ta'kul as-samaka wa la tashrab al-laban. Jadi waw ataf. Okey, jadi waktu tu kita melarang dua-dua sekali. Kemudian yang ketiga, la ta'kul as-samaka wa tashraba al-labana. Okey. Yang ni kita kata waw tu sebagai apa kita begitu? Waw ma'iyah. Okey, waw ma'iyah dia menasabkan fa'il selepas dia tu. So la ta'kul as-samaka, jangan kau, kita melarang dia makan tapi larangan tu kita ikat dia bila mana makan tu sekali dengan minum susu. Maksudnya macam mana? Maksudnya jangan kau makan dalam keadaan yang sama engkau minum susu. Maksudnya kalau dia nak makan saja tanpa minum susu tak apa. Ataupun dia nak minum susu tanpa makan tak apa, boleh. Tapi yang kita larang makan sambil minum susu. Itu yang kita kata waw ma'iyah. Maksudnya benda tu berlaku bersama. Okey, jadi dari segi tu kita tengok tashrab tu kita perlukan i'rab sebab makna yang terkandung pada dia berbeza-beza. Yang pertama tadi larangan yang pertama saja, yang kedua dua-dua sekali larangan, yang ketiga larangan bersama. Jadi tiga-tiga tu mempunyai makna yang berbeza dan dia musyabahah dengan isim. Sebab isim pun macam tu juga. Ada keadaan makna dia macam ni, keadaan macam ni, keadaan macam ni. Maka waktu tu mudhari' menjadi suatu yang mu'rab lah. Walaupun asal dia tu adalah mabni. Habis. Babu ma'rifati alamatil i'rab li raf'i arba'u alamat ad-dhammatu ila akhirih. Wallahu a'lam bis-shawab. Okey, kalau ada soalan. 9:30. Okey, kalau tak ada soalan. Tolong bacakan Ustaz. Saya tak sempat baca. Chat. Kalau chat saya tak ada soalan. Ke dekat Ustaz ada? Oh, dekat. Kalau di direct message tu tak ada kat saya juga. Oh, ada soalan. Okey. Ada soalan. Okey. Bila kekuatan isim berkurangan, maka hukum pun akan berkurangan. Bila kekuatan isim berkurangan, maka hukum pun akan berkurangan. Oh, okey. Dia, saya tengok bukan dari segi, okey, maksudnya isim bila mana dia menyerupai huruf. So soalan dia macam ni, kenapa kita cakap bila kekuatan isim tu berkurangan, maka hukumnya akan apa tadi, saya tak ingat lah.
hukumnya pun akan berkurangan. Okey. Saya tak tahu macam mana dia punya, ini pun antara mungkin ijtihad ulama lah. Maksudnya bila dia tengok, dia cuba istiqra', dia tengok isim-isim yang menjadi mabni ni ada keserupaan dia dengan huruf-huruf, maka dia buat satu kesimpulan kat situ. Bila mana sesuatu tu sama, okey, menyerupai huruf contohnya, maka waktu tu keisiman dia tu dah semakin kurang lah. Sebab dia bukan isim yang, orang kata isim yang pure isim. Tapi itu still kita boleh persoal, macam mana benda tu boleh berubah pula kan? Sebab dia isim, kemudian disebabkan ada huruf yang seolah-olah sama dengan dia, ataupun dia tu dari segi bilangan huruf contohnya sama dengan bilangan, ya, dari segi bilangan huruf sama dengan huruf, maka automatik isim tu akan menjadi lemah. So benda tu kita mungkin boleh persoal. Cuma ini macam saya cakap tadi, dia lebih kepada istinbat ulama lah. Istinbat ulama untuk mudahkan pembahagian tu. Okey, dari segi lemah ataupun tidak isim tu, itu kita mungkin perbahasannya melibatkan beramal dia lah. Kalau amal dia memang betul. Okey, contoh macam kana contohnya kan. Kadang-kadang kana tu dia boleh jadi tamah. Dia boleh jadi memang beramal dia amal yang penuh. Maka waktu tu amal dia dengan amal yang apa? Amal fa'il yang betul lah. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi naqis. Dia boleh jadi kurang amal dia. Maka waktu tu hukum memang akan ada perubahan hukum. Contohnya kana yang naqisah ni, dia akan kita panggil sebagai min nawasikhi al-mubtada'. Kan? So isim selepas itu akan jadi baris depan, khabar dia, khabar kana ni akan jadi baris atas. Maka waktu tu hukum yang ulama cakap tadi, bila berkurangnya ataupun lemahnya sesuatu fa'il, contoh dalam konteks kana ni, lemahnya kana ni, maka hukum pun akan berkurangan. Cuma dari segi hukum lemah tu saya tak tahu, saya tak pasti kat mana yang lemah yang pada nawasikh mubtada' ni. Yang ni mungkin nanti kita akan tengok dalam bab nawasikh mubtada' tu. Wallahu a'lam lah. Mungkin kalau ada tambahan ke, marhaban. Ada soalan lagi? Okey. Diam memang. Okey, tak ada. Okey, saya rasa kalau tak ada, insyaAllah. Jazakumullah khair. Terima kasih. Minta maaf salah silap. Kalau ada soalan dan sebagainya boleh mesej secara personal. Ada salah silap mohon tegur. Jazakumullah khair. Ya. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz. Kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.